Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masa ini, saya akan bagi tajuk akidah tahun 4, tajuk kecil saja. Jadi, saya harap kamu boleh dapat tumpukan sepenuh perhatian dengan tajuk kali ini. Okey, untuk hari ini, pengenalan dan saya akan bagi sedikit pengenalan tentang tajuk akidah, apa yang kamu akan jumpa untuk 1 tahun ni. Tajuk-tajuk dia ada 3 sahaja. Tajuk besar, beriman kepada qada dan qadar. Pertama, kedua sifat wahdaniyah dan ketiga sifat kudrat. Okey. Jadi hari ini Ustazah akan bagi satu tajuk kecil untuk beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, tajuk pertama. Okey? Ustazah harap kamu boleh faham apa yang Ustazah ingin sampaikan pada hari ini. Okey, yang seterusnya untuk isi kandungan. Bagi setiap tajuk tadi, yang 3 tajuk tu, kamu akan jumpa beberapa isi-isi penting yang perlu kamu faham, perlu ingat dan hafal lah kalau boleh kan. Jadi sebab soalan-soalan ni akan berdasarkan pada yang isi-isi penting ni sahaja. Okey. Pertama tentang pengertian, kedua hukum, ketiga dalil, keempat ciri-ciri, kelima contoh, keenam bukti, ketujuh hikmah, dan ke-8 kesan beriman dan kesan tidak beriman. Okey? Ini adalah Ustazah ringkaskan dalam satu point. Maksudnya kamu kena ingatlah ini yang gambaran besar, gambaran nanti yang kamu akan jumpa di setiap tajuk. Okey, untuk tajuk pertama, Ustazah akan bagi tentang satu saja, iaitu pengertian. Pengertian ataupun maksud. Apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada qada dan qadar. Okey? Itu sahaja. Untuk hari ini, seringkas saja apakah maksud ataupun pengertian beriman kepada qada dan qadar. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan qada? Pengertian qada adalah, secara ringkasnya, paling pendek adalah ketetapan. Qada adalah ketetapan. Okey. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Okey? Ini adalah satu pengertian yang kamu perlu ingat. Apa tu qada? Qada adalah ketentuan sesuatu perkara. Apa yang sudah berlaku yang lepas, yang sekarang dan yang akan datang berlaku pun itu adalah ketentuan dari yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan yang poin seterusnya, kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Maksudnya tidak boleh diubah sudah. Itu adalah ketentuan Allah. Okey. Okey, untuk slide ini, untuk poin kali ini, Ustazah bagi contoh qada. Nanti Ustazah akan bagi soalan, apakah contoh-contoh qada? Contoh-contoh qada adalah ketentuan rezeki, rupa paras, dan umur. Okey? Ketentuan rezeki ni maksudnya setiap orang ada sudah ditentukan rezeki masing-masing. Itu tidak boleh diubah. Lepas tu rupa paras tak boleh ubah. Setiap manusia mempunyai rupa parasnya tersendiri. Dan yang terakhir adalah umur. Satu orang tu umur dia sampai umur berapa saja dia boleh hidup. Itu sudah ditentukan, tidak boleh diubah. Okey, untuk tadi adalah sudah lepas, ada yang lepas ni tadi sebelum ni Ustazah terang pasal pengertian qada. Qada tadi Ustazah ulang ketetapan. Berbeza dengan qadar. Pengertian qadar adalah takdir. Tadi ketetapan, yang ini takdir. Okey. Qadar ialah pelaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara. Sama ada baik ataupun buruk, kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Okey, maksudnya tadi qada tu ketetapan. Takdir ni macam mana proses tu dibuat, pelaksanaan dia macam mana. Okey? Itu bezakan. Maksudnya qada ni macam tidak boleh diubah sudah. Qadar ni sebenarnya boleh diubah dengan
Macam mana kita berusaha begitu. Ini qadar. Okey, seterusnya ini adalah contoh-contoh qadar. Qadar. Okey, ustazah bagi ada 5 contoh qadar. Okey, pertama, kejadian suatu peristiwa seperti kemalangan, peristiwa seperti kematian, berjaya dalam pelajaran, mendapat pekerjaan yang baik, dan yang terakhir sakit. Okey. Bezakan antara contoh-contoh qadar dengan qada tadi. Okey. Nanti Ustazah akan bagi latihan supaya kamu boleh nampak perbezaan, boleh membezakan antara qada dan qadar. Okey. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap kamu dapat ilmu lah, biarpun sikit. Ustazah sangat menghargai tumpuan kamu untuk video yang Ustazah bagi hari ini. Ustazah harap kamu boleh ulang kaji di rumah dan minta tolong sangat-sangat supaya nota untuk latihan untuk tajuk ini siapkan, tulis dalam buku, tulis siap-siap lah. Jadi senang untuk kamu rujuk pada masa akan datang. Okey. Ustazah ucap selamat mengulang kaji pelajaran di rumah. Setakat itu saja, kita akan jumpa pada nota akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.